Siapa yang merasakan bahawa mungkin COVID-19 ini adalah satu trouble yang bersifat negatif, mungkin dia akan buat banyak alasan. Tidak kira lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan buat itu Pak Long lah, dan juga saya ucapkan jutaan terima kasih lah buat Falahiyah, alumni Falahiyah kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak maklumat ataupun berkongsi berkaitan dengan keadaan semasa yang perlu dan kena ada bagi adik-adik pelajar pada kali inilah. Okey, saya beranggapan bahawa dalam ramai-ramai ni ada di kalangan pelajar dan ada di kalangan cikgu dan ada juga di kalangan student-student lain dan mungkin overallnya yang penonton hari ini mungkin saya akan menyampaikan topik yang saya nak bawa ini secara overall. Okey. Jadi penonton sekalian, saya nak mulakan gini. Saya nak mulakan macam ni. Sebab saya suka kepada ada whiteboard dan juga saya akan bercakap dengan penonton supaya biar setengah je yang dapat ni dengan dah lah rugi data dah kau. Tengok ni, tengok itu data lagi, memerlukan masa lagi dan juga mungkin ada tugas-tugasan lain lagi tidak dapat dibuat kalau tengok benda ni. Jadi biarlah dengan setengah jam ini dapat manfaatnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mulakan gini. Dalam kehidupan kita sekarang, walaupun dalam keadaan tak kira lah, bagi cikgu, mungkin cikgu ada permasalahan dalam sudut PDPR. Bagi pelajar pula, mungkin ada masalah dalam sudut pembelajaran, SPM, STPM yang nak dekat ni. Bagi kita, mungkin ada yang di luar sana, ada abang-abang ke, kakak-kakak ke dalam alumni Falahiyah, mungkin dalam sudut kejaya dia. Okey, saya nak mulakan bahawa ada prinsip, ada menyatakan bahawa 5T. 5T adalah prinsip penting apabila kita bercakap ataupun kita berkongsi berkaitan dengan sesuatu perkara. Sesuatu perkara. Sebab sekarang 18 hari itu, 18 hari ini kita nak menuju kepada SPM, STPM. Okey, 18 hari ataupun berapa hari yang adik-adik yang akan tentukan itu ini adalah perkara. Jadi bila perkara ini ada, dia akan melibatkan 5T. Tidak kira lah dalam urusan kerja ke, dalam urusan sebagai tenaga pengajar ke, mesti ada 5T ni. T yang pertama adalah trouble. Trouble ini adalah berkaitan dengan masalah. Setiap perkara ada masalah. Sebab Quran ada sebut. Surah Al-Ahzab. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Wahum la yuftanun. Allah menyatakan bahawa kalau Allah nak tengok orang itu beriman, tengok orang itu beriman, perlu diuji. Maka ujian itu dipanggil sebagai trouble. Yang pertama adalah trouble ini mesti ada. Macam-macam mana pun mesti ada. 18 hari mungkin ada trouble-nya. Cikgu-cikgu nak mengajar mungkin ada trouble-nya. Okey. Yang kedua dipanggil time. Masa. Setiap apa yang kita lalui perlukan masa. Setiap apa yang kita nak gerakkan ini perlukan ada konsep prinsip masa. Jadi trouble, time ini perlu ada. Dan yang ketiga dipanggil task. Task pula adalah berkaitan kerja. Okey, kerja buat kita seharian kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu menunjukkan bahawa kerja kita. Okey, itulah kerja kita. Dan trouble, time, task ini perlu ada. Dalam satu masa tu mesti ada. Trouble ada, time ada dan task ada. Lepas itu dipanggil team. Tim ini adalah berkaitan dengan orang sokongan. Siapa yang menyokong kita? Siapa yang circle bersama kita? Siapa yang orang-orang bersama kita? Okey. Itu berkaitan dengan tim. Dan terakhir dipanggil trust. Trust ini berkaitan dengan kepercayaan kita. Ataupun apa yang kita nak buat lepas itu dan untuk menyelesaikan masalah itu. Menentukan solusi itu. Okey. Kalau kita tengok 5T ini, trouble, time, trust dan team dan trust ini adalah satu konsep yang kita akan bawa pada 18 hari bulan ni. Okey. Kalau orang yang negatif, okay, adik-adik, penonton, siapa yang merasakan bahawa mungkin COVID-19 ini adalah satu trouble yang bersifat negatif, mungkin dia akan buat banyak alasan. Tidak kira lah siapa-siapa. Pelajar ke, cikgu ke, siapa-siapa, dia akan banyak kepada alasan. Sebab trouble masalah. Tapi kalaulah orang yang positif, dia melihat trouble ini sebagai satu motivasi, satu inspirasi, satu bentuk mungkin satu bentuk yang boleh boosterkan dirinya.
Ini trouble. Perbezaan antara negatif dan positif dan negatif. Begitu juga time. Time juga kalau orang memandang time itu mungkin 18 hari ni kalau kita tengok kepada konsep 18 hari satu masa jangka masa pendek. Tapi orang yang negatif mungkin dia merasakan rasa 18 hari terlalu panjang baginya. Mungkin dia rasa bosan dah nak tunggu 18 hari. Yes. Tapi bagi orang yang positif, 18 hari itulah dia akan guna dengan sepenuh perhatian fokusnya. Begitu juga task. Bagi orang yang negatif, orang task dia akan buat dengan sambil lewa. Kerja-kerja amalan dia buat ibadah ke apa benda ke dia akan buat sambil lewa. Sebab biasalah orang yang negatif tapi berbeza dengan orang positif. Dia akan melihat kepada penentuan task dia mungkin apa dia buat itu mungkin mendapat satu redha Allah, mendapat satu bentuk keyakinan untuk dia buat sesuatu. Dan begitu juga tim. Kalau tim negatif, dia akan mencari orang-orang yang melemahkan dirinya. Dalam satu konsep 18 hari mencari lagi orang-orang yang lemah dia. Orang-orang memberi satu suntikan bukan suntikan motivasi, orang yang duk nyenye, orang makoh. Yes, dia masih mencari orang-orang macam tu. Berbeza dengan orang positif. Dia akan terus mencari orang-orang yang baru boleh bantu dia dalam kejayaan. Dan begitu juga trust. Trust ini kepercayaan diri kita. Kalau orang yang negatif, dia tidak percaya diri, sudah pasti 18 hari, mungkin bagi dia memang tak ada gapur. Tak boleh nak hidup dah. Contoh, tak boleh nak gapur dah. Kita ni 14 hari lagi ni. Tapi berbeza dengan orang positif. Dia akan menentukan matlamat dia untuk terus pada 18 hari. Okey. Ini prinsip asas yang permulaan saya nak berbicara dengan penonton sekalian. Inilah yang berlaku dalam seharian kita. Trouble, time, task, team dan trust ini memang akan berlaku. Jadi pilihan kita yang mana? Adakah kita nak buat secara negatif ataupun secara positif? Okey, tentukan sendiri. Mungkin yang melihat ini boleh tentukan sendiri untuk 5T masing-masing. Okey, begitu juga adik-adik belakang, adik-adik pelajar di luar sana, anda juga boleh menentukan sekarang, right now, tentukan 5T. Adakah ke arah negatif ataupun positif? 16 hari. Terima kasih Cikgu Farid. Okey, 16 hari. Okey, jom. Saya dalam tempoh masa 16 hari atau 16 hari peperiksaan ini, okey, saya nak kongsikan kepada adik-adik pelajar di luar sana, terutamanya lah yang cikgu-cikgu mungkin boleh dengar, mungkin boleh bantu pelajar-pelajar lain, cikgu-cikgu lepas ni kan, untuk ambil konsep ini. Saya suka kepada konsep OMS. OMS iaitu konsep yang mungkin sekejap saya nak ambil pen satu lagi, terjatuh. OMS. Alright. Konsep OMS adalah konsep yang menyatakan otak, masa dan stres. Okey. Sebab 16 hari adalah suatu perkara yang perlukan pada pengurusan. Betul? 16 hari perlukan kepada pengurusan. Pengurusan. Apa yang saya nak sampaikan pertama, adik-adik di luar sana, sahabat-sahabat saya ataupun cikgu-cikgu, pengurusan yang pertama perlu kepada pelajar-pelajar dalam tempoh 16 hari adalah pengurusan otak. Otak. Pengurusan otak. Maksudnya otak yang berfikir, otak yang menilai, otak yang menghafal. Pengurusan otak. Yang kedua, pengurusan berkaitan dengan masa. Pengurusan berkaitan dengan masa. Dan yang tiga, pengurusan masa, otak. Yang tiga dipanggil stres, tekanan. Okey, berkaitan dengan stres. Okey. Tiga perkara inilah yang saya nak kongsikan kepada pendengar, penonton di luar sana berkaitan dengan tiga elemen pengurusan dalam tempoh masa 16 hari. Mungkin Abang Fakrul tadi telah banyak menceritakan tentang sikap, bagaimana menentukan matlamat, macam mana teknik-teknik yang perlu dia buat semasa nak periksa tu. Okey. Tapi saya mungkin berkongsi berkaitan dengan bagaimana nak menguruskan tiga perkara ini dalam tempoh masa 16 hari. Alright. Okey, saya mulakan dengan kisah yang pertama. Otak. Kisah yang pertama berkaitan otak. Alright. Saya padam dulu. Okey, maafkan saya penonton sekalian, saya suka buat macam ni, cara macam ni supaya penonton mudah faham dan penonton dapat sesuatu. Okey. Kita mulakan dengan pengurusan otak. Okey. Penonton sekalian,
Allah menjadikan otak ni, manusia ni, kalau kita belajar dulu ke pembelajaran sains, sains ada menyatakan bahawa otak ini ada terbahagi kepada 3. Dipanggil sebagai cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Yes, itu sains. Sains telah menjelaskan bahawa ada cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Yes, itu sains. Tapi kalau dalam sudut neurologi, neuron, dia tidak ambil konsep ini dan dia tidak ambil yang ni. Dia yang ambil banyak yang ni. Dipanggil cerebrum. Dalam cerebrum, dia membahagikan pula kepada 4 lob, sistem lob. Lobus atau lob, sistem lob. Dalam lob ini terbahagi kepada 4, dipanggil frontal lob, temporal lob, occipital lob dan parallel lob. Dan dia ada lob. Bukan lob sungguh-sungguh. Bukan lob sungguh. Sistem lob. Okey, ataupun kalau saya mudah panggil lobeh. Sistem lobus. Okey. Okey, ada tulis tu, bagus sudah Judin. Okey. Jadi dalam konsep ini, penonton sekalian, saya nak biar anda kita faham bahawa dalam lob ini, yang ni adalah utama untuk pelajar-pelajar sekalian ambil perhatian dalam tempoh masa 16 hari ini. Di mana? Di frontal lob. Mengapa saya katakan bahawa frontal lob sangat penting untuk kita jaga pada 16 hari ini? Sebab dia ada kaitan dengan memori. Pertama, dipanggil sebagai working memory. Yang kedua, dipanggil sebagai emotional. Yang ketiga, dipanggil sebagai solution. Yang keempat, dipanggil sebagai dipanggil pada attitude. 4 perkara ni, dia ada di bahagian depan otak ni. Sebab itulah Quran ada sebut. Kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Allah akan memberi satu kazib. Kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Tentang nasiyah itu ubun-ubun. Dan ubun-ubun ini al-kazib. Dia ni mendusta. Mengapa Tuhan menyatakan ubun-ubun kita mendusta? Okey. Sebenarnya ubun-ubun ada kaitan dengan yang ni lah. Dipanggil sebagai frontal lob. Frontal lob. Perlu jaga. Sebab Tuhan dah akan dilemparkan kazib ini ke neraka. Apa? Sebab ada perangai dia. Okey. Jadi penonton sekalian, adik-adik sekalian di rumah sana, saya nak beritahu anda, frontal lob ini fungsi dia memang fungsi untuk memori, fungsi dia untuk emosi, fungsi dia untuk solution, buat sesuatu perancangan, suatu bentuk keputusan, dan dia juga berkaitan dengan attitude perangai. Okey. Bila macam ni adik-adik sekalian, okey, saya nak bagikan macam ni. Okey. Adik-adik penonton sekalian, adik-adik di luar sana. Ingat, frontal lob ini dia akan ganggu dalam tempoh masa yang ada. Dia akan ganggu kalau kita salah guna. Okey. Apa yang perlu buang? Saya buat sini, buang dan tanam. Buang dan tanam. Okey. Buang dan tanam. Apa yang kena buang untuk bantu frontal lob adik-adik di rumah sana? Tak kira lah kalau cikgu lah. Kalau pelajar lah. Kalau kita abang-abang lah. Okey. Buang apa? Pertama, pelajar ataupun adik sekalian. Pertama, please, dalam tempoh masa 16 hari, buang cara makanan anda yang tidak berkhasiat. Please. Maksud saya adalah, tolong elakkan anda banyak makan yang tidak berkhasiat. Elakkan. Sebab dia boleh kait dengan otak anda, frontal lob. Kalau kita banyak makan Maggi contohnya, contoh. Makan Maggi, kita banyak makan ramen tiap hari, minum Coca-Cola, menyebabkan frontal lob anda diganggu sedikit. Sebab dia ada kaitan dengan kesihatan di sini. Kesihatan. Sebab itu keputusan ataupun serta memori. Dia ada kaitan. Dan please, pertama, elak makan yang tidak berkhasiat, ataupun tidak ada nutrisi. Please, kalau boleh carilah benda-benda yang boleh memberi impak pada anda. Okey, please. Pertama, elak makan perkara yang tidak bantu, tidak ada khasiat. Please, dalam masa 19 hari. Okey. Yang kedua, pelajar-pelajar sekalian, untuk bantu frontal lob anda buat keputusan baik-baik pada 16 hari ini, please, elak dari ambil ubat. Ubat yang saya maksudkan adalah ubat-ubat yang berbentuk seperti mana obat tidur, obat Panadol banyak sangat, obat apa lagi? Obat kecil ni tak apalah kalau ada penyakit tu kan. Tapi obat-obat yang kita ambil secara paksa ataupun obat kaya. Contoh. Yes. Itu menyebabkan dia boleh ganggu frontal lob
anda untuk berfikir. Sebab frontal lobe ini ada kaitan dengan memori. Kita risau ambil obat ni, dalam masa 16 hari tu jadi nyetok. Nyetok masa kejadian. Masa nak periksa tu. Jadi elak. Pertama, makan tidak berkhasiat. Yang kedua, obat. Yang ketiga, adik-adik, penonton sekalian di rumah sekarang, perlu elok ni. Ni, dengar baik-baik. Pornografi. Iaitu benda-benda lucah. Maafkan saya kena cerita dengan keadaan logik gini. Kena cerita secara direct gini. Sebab pornografi sudah masuk dalam minda pelajar, orang tua, orang dewasa, semua sekali sudah masuk. Sebab fakta menyatakan bahawa worldwide pada 3 hari bulan sampai 8 hari bulan tahun lepas pada 2020 ada menyatakan bahawa Malaysia adalah tempat pertama yang melayari, yang search banyak tentang pornografi pada PKP tahun lepas. Menunjukkan bahawa Malaysia ni, di Asia Tenggara, Malaysia nombor 1. Menunjukkan bahawa pornografi ini sudah jadi benda yang orang cari. Jadi saya risau kita terlibat sama menyebabkan frontal lobe akan rasa kosong. Frontal lobe ni akan punah. Okey, jadi pertama, adik-adik, pelajar dan penonton sekalian, yang pertama, elok makan tidak berkhasiat. Yang kedua, elok juga mengambil ubat-ubatan yang secara terpaksa. Ataupun memang kena nak ambil juga. Obat Panadol banyak-banyak, please jangan. Yang ketiga, elak dari pornografi sebab dia boleh mengganggu frontal lobe untuk berfikir. Yang terakhir, ni. Adik pelajar sekalian, yang terakhir, gadget dia mempunyai satu dia panggil elemen, bukan aura lah, dipanggil aura. Contoh dia, kalau kita hilang handphone, kita akan jadi macam susah hati. Dia ada elemen emosi di situ. Kalau handphone rosak, handphone tak jumpa cari, handphone apa lagi, dia menyebabkan kita rasa macam kecelaruan dalam sudut emosi kita. Yes, dia juga boleh ganggu. Itu dalam bab emosi. Dia juga boleh ganggu dalam sudut mata, dan sudut pemikiran, dan sudut memori. Yes, dia boleh ganggu. Jadi adik-adik sekalian, penonton sekalian, please elakkan banyak dengan gadget pada 16 hari. Okey, adik-adik sekalian, elakkan 4 perkara ini supaya frontal lobe anda boleh bantu. Ingat, boleh bantu. Sebab frontal lobe ini berfungsi dalam sudut emosi. Sekali lagi saya sebut, sudut keputusan. Keputusan ni nak buat PSO dah, jawab soalan tu. Yang keempat, dari sudut attitude, perangai kita. Yang keempat adalah berkaitan dengan saya lupa dah, perancang atau memori. Okey, memori. Penonton? Boleh? Okey, yang pertama. Yang kedua, okey, ini buang. Tanam ke apa? Nak tanam apa adik-adik? Penonton sekalian? Okey. Tanamlah 4S. S pertama. Sebab itulah Tuhan sebut bahawa kalau la illam yantahu nasfa'an bin nas, tentang ubun-ubun. Macam mana untuk baiki ubun-ubun? Macam mana nak ubun-ubun ini kita cenderung kepada perkara baik? Macam mana tidak kazib? Okey, macam mana nak buat? Pertama, penonton kena ada elemen sujud. Tu sebab penonton, ubun-ubun frontal lobe tempatnya sujud. Tak ada di belakang ni. Kalau belakang ni panggil occipital. Occipital ni kita tidak sujud ke occipital. Kita tidak sujud ke occipital dan kita tidak sujud ke otak tengah di pada parental. Tapi kita sujud ke arah frontal lobe, otak depan. Jadi 16 hari, please, 16 hari kena ada amalan sujud yang banyak. Sebab sujud boleh bantu ni. Boleh bantu. Yang kedua, dipanggil sebagai konsep sentuh. S pertama sujud. Yang kedua sentuh kepala. Aduh ya Allah. Itu sebab kita kalau kita emosi kan. Ya Allah, apa ada main apa. Kita sentuh kepala. Apa sentuh ni? Apa kita Allah ya Allah, tak ada. Ya Allah, tak ada. Tapi kita pakai sini dulu. Sebab konsep sentuh ini saya nak bagi kepada elemen barakah. Penonton, pertama sujud. Sujudlah banyak terpulang pada penonton ataupun adik-adik lagu mana nak semaya hajat ke apa tu atas diri adik-adik lah. Yang kedua sentuh banyak saya lah
ambil barokah, mikir balik, mikir muhasabah, ataupun kita ni kalau boleh sentuh biar mak ayah kita sentuh. Sentuh maksudnya ambil berkat ataupun cikgu-cikgu kita sentuh. Tapi zaman sekarang tak boleh lah sentuh tu kan. Okey, sentuh tu mungkin satu benda yang tak boleh, tapi kita sendirilah sentuh. Menunjukkan kita ambil barokah dalam sudut muhasabah. Yang ketiga dipanggil sebagai suntik. Okey, suntik apa untuk ni? Okey, adik-adik, untuk bantu frontal lobe. Pertama saya kata sujud. Yang kedua banyakkan kepada muhasabah. Sebab dia akan mikir. Muhasabah ni akan mikir lah. Dia akan mikir letak matlamat, mikir mazhab, mikir ruginya. Sebab 4 tahun dah belajar, takkan nak tinggal SPM pada 1 tahun ni. Okey, jadi yang ketiga dipanggil suntik. Suntik apa? Belajar. Suntiklah berkaitan dengan ilmu. Dan ilmu ini, suntik macam saya, maksud saya lah suntik dengan perbanyakkan buat soalan. Sebab soalan sangat penting untuk penghujung ini. Jadi suntik betul-betul dalam sudut soalan-soalan yang betul. Yang sekarang adalah perlu kita suntik dengan cikgu-cikgu. Ambil dengan cikgu-cikgu apakah soalan-soalan yang penting untuk bantu kita dalam SPM dan STPM. Okey, yang terakhir adalah sihat lah. Sihat adalah berkaitan dengan makan makanan yang berkhasiat, makan makanan yang betul supaya boleh bantu kita tak penyakit pada akhir nak dekat vaksin nanti. Okey, jadi ingat pesanan saya, penonton sekalian, kita ada otak ni dibahagi banyak ni. Cumanya saya bagi satu sistem dulu, dipanggil sebagai frontal lobe. Frontal lobe ini untuk ada perkara tadi saya sebut, sekali lagi saya sebut emosi, berkaitan dengan memori, berkaitan dengan keputusan dan berkaitan dengan sikap, attitude. Dan dia boleh juga mencorakkan pemikiran anda dan macam mana nak buang dan tanam, buang perkara ni dan masuk perkara ni. Okey, boleh faham sekarang? Okey, kalau boleh faham, just like boleh terang ke student kawan. Okey. Alright. Okey, jadi penonton sekalian, saya habis bab yang pertama. Bab pertama. Moga faham. OMS. Okey, sekarang dah habis bab yang pertama. Yang bab pertama tentang otak. Otak ni ada buang dan ada tanam. Okey, jadi boleh fikir-fikirlah apa yang saya nyatakan tadi. Kita pergi pula bab masa. Okey, bab masa saya akan perkecilkan. Okey. Saya akan perkecilkan. Okey. Bab masa. Penonton sekalian, tentang masa. Okey, saya mudah je. Saya suka pada MASA. Apa itu masa? Penonton. M adalah meaning, masa. Penonton, kadang-kadang kita ni silap mengatakan bahawa saya lupa ada satu buku Prof Sabri daripada UM, saya lupa nama buku ni. Dia menyatakan bahawa masa bukan kita mengurus masa, sebab masa tidak boleh diurus. Masa tetap ada 24 jam. Dia tak boleh kurang, dia tak boleh lebih. Sebab masa ditetapkan 24 jam. Kita tak boleh mengurus masa, tapi kita boleh mengurus apa? Mengurus kerja kepada masa itu. Tugas terhadap masa itu. Jadi, meaningnya adalah kita kena selesai tugasan kita dengan cara baik. Yang kedua, A adalah berkaitan attitude, perangai kita. Macam mana mengurus masa itu. Strategi dan action. Okey, sekarang adik-adik di luar sana, mudah je. Okey, sekarang adik-adik dia ada elemen dipanggil sebagai tenaga dan juga masa. Okey, ini tenaga ni berkaitan dengan task. Okey, dan masa. Okey. 24 jam memang akan berlaku. Sekarang 16 hari. 16 hari akan lalui proses itu. Penonton akan lalui proses 16 hari. Adik-adik akan lalui proses 16 hari ini untuk SPM, untuk STPM. Itu memang ditetapkan. Tak boleh nak enjok, tak boleh nak kurek, tak boleh. Tapi yang boleh ada sini. Dipanggil task, tenaga. Okey, sekarang kalaulah adik-adik hari ini bersemangat dengar ceramah daripada saya ataupun ceramah dengan abang Abayu tadi ataupun abang Amin Pani pula. Okey, yes. Kita bersemangat gila sangat. Kacik Nebula hari. Bila macam tu kita bersemangat, tapi esok kan kita tak tahu macam mana tenaga kita dalam sudut masa kita. Adakah kita semangat atau tak? Ataupun kita nak kerja sekolah atau tak? Okey, contoh, kalaulah kita tangguh, pesan saya tangguh. Okey, adik-adik, please. Kalau kita ada konsep tangguh, malas, bosan, automatik dia akan jadi gini. Kita tangguh buat kerja sekolah, tangguh, baca, tangguh, semua kita tangguh dalam masa ni. Dan tiba-tiba, 5 hari nak dekat besok, 5 hari nak dekat peperiksaan, kita booster. Maksud saya kita naik. Okey. Penonton, adik-adik, dengar baik-baik. Bahawa
dalam tempoh masa 5 hari, anda booster ini dengan kerahan tenaga yang terlalu banyak naik. Di sini akan menyebabkan anda ada elemen yang saya akan nyatakan lepas ni, stres. Bahaya dek, bahaya, sangat bahaya. Bila elemen stres inilah menyebabkan, yes, anda booster. Saya takut dia akan kemuncak, dia akan jadi break out atau burn out. Bila burn out, dia akan jatuh macam ni. Bila jatuh macam ni, inilah yang paling bahaya bila nak kat restore. Alright, tonton, adik-adik, please don't tangguh-tangguh lagi 15 hari ni, 16 hari ni, don't tangguh-tangguh. Apa kena buat? Buatlah, buat yang terbaik. Nanti saya nyatakan strategi macam mana nak buat yang terbaik. Please buat yang terbaik. Maksud saya, konsisten dalam sudut tenaga anda. Cukup. Tapi kalau tak mampu, betul. Kita manusia. Kadang-kadang tak mampu untuk konsisten untuk menuju kejayaan ini. Kadang-kadang kita kerja dengan jenis. Haverkas dia menyatakan bahawa kadang-kadang jatuh, naik. Okey, dek, penonton, cukuplah macam ni. Tak apa. Tidak ada masalah. Sebab kita tidak jatuh dengan keadaan yang banyak. Berhari-hari kita tangguh. Tak, kita tangguh mungkin 2-3 jam, naik pula sejam 2-3 jam. Okay, naik. Kita yes, tak ada masalah. Sebab ini prinsip masa untuk faham supaya anda tenaga tak banyak. Jadi tak nyetok lepas tu. Okey. Boleh faham penonton Boleh faham penonton? Kalau faham, tulis faham. Sebab saya takut saya kecek sore. Faham tak? Kalau faham, tulis faham. Faham? Alright. Okey. Sekarang habis bab ni. Okey. Penonton, adik-adik, pesan saya, adik. Pesan saya. Please jangan tangguh. Please 16 hari ni all out. Kalau jatuh bangun tu biasa. Okey, sekarang apa nak buat? Okey, dah kita meaning dah ada attitude untuk kita jangan tangguh dan explore strategi macam mana? Penonton, adik-adik, penonton di luar atau cikgu-cikgu, ajarilah anak-anak murid, anak pelajar cikgu dengan konsep 8-8-8. Ini formasi Manchester United. Saya juga. 8-8-8. 8 bermaksud menyerang. 8 lagi bermaksud midfielder, pertahanan, imbangan. Dan 8 lagi adalah bermaksud pertahanan. Bertahan, imbang dan menyerang. 8-8-8 sangat penting. Ini prinsip yang dinyatakan oleh Manchester United. Okey. Apa yang saya nak sampai 8 ini? 8 ni macam ni penonton, adik-adik. 8 jam adalah 8 menyerang belajar. Please, cukupkan dalam masa 16 hari ini, cukupkan 8 jam sehari belajar. Please, cukupkan. Sebab kalau tak cukup, dia jadi macam kita lara sikit. Lara. Jadi cukupkan 8 jam. Sebenarnya dah cukup dah 8 jam. 8 jam sudah ada di sekolah. Sekolah sudah ambil masa 6-7 jam. Sebenarnya 6-7 jam sudah berada di sekolah. Fokus di sekolah. Balik rumah sejam je sebenarnya. Untuk cukupkan 8 jam. Menyerang betul-betul. Dan 8 jam lagi adalah berkaitan dengan imbangan. Imbangan apa? Imbangan kita makan, imbangan tentang solat, beribadah, tentang kita bersembang. Yes, imbang. Kita main handphone. Yes, imbang. Jangan lebih. Jangan lebih. Sebab kalau kita 6 jam, sini ambil 12 jam, sudah pasti kita lara. Kita menjadi lara. Okey. Jadi penonton, 8 jam ini imbangkan betul-betul penonton. Adik-adik penonton, adik-adik sekalian, imbangkan dalam sudut masa anda. Dan terakhir sekali dipanggil pertahanan. Apa perlu bertahan? Bertahan ini maksudnya tidur. Ada 3. Tidur, rehat dan senam. Tidur, rehat dan bersenam. Please adik-adik, saya mohon pada memang kita akan push menyerang dengan belajar. Dan kita pun ada imbangan. Kadang-kadang kita buat ibadah, kita makan dengan kadang fokus dengan imbangan. Please juga ada konsep 8 bertahan. Maksud saya, kita bukan robot. Bukan robot kita boleh push diri kita untuk buat tugasan. Tak, kita bukan robot. Kita juga manusia. Manusia perlu rehat. Manusia perlu tidur. Dan manusia perlu bersenam. Maksud saya keluarkan peluh. Jangan pula kita tak buat keluar peluh. Saya takut nyetok 16 hari lepas ni. Nyetok. Tak tahu kita baca je 16 hari. Saya takut masa kejadian berlaku demam. Demam sebabkan masalah ni. Kita tidak bertahan. Bertahan dari sudut tidur, rehat secukupnya dan juga senaman. Alright. Boleh faham penonton? Adik-adik? Saya harapkan gunakan betul-betul konsep ini supaya dapat memberi impak dalam kejayaan masa penonton adik-adik sekalian. Okey. Boleh?
Okey, saya harapkan boleh faham kot. Alright. Tadi saya ceritakan OMS. OMS pertama keluarkan otak. Dalam otak ada 3. Okey, masih ingat ada 4. Okey, masih ingat lagi? Frontal lobe dia akan buang dan juga tanam. Buang apa? Buang 4 perkara tadi. Pertama, makanan tidak berkhasiat. Yang kedua, berkaitan dengan obat. Yang ketiga, berkaitan dengan pornografi. Yang keempat, berkaitan dengan gadget. Okey, buang betul-betul. Dan masuk apa? S, 4S. 4S sama sujud, sentuh, suntik dan juga sihat. Alright. Lepas tu saya pergi pada masa. Masa perlukan kepada MASA itu. Perkataan MASA itu. Meaning kena faham dulu. Kita bukan mengurus masa kita. Masa memang jadi 24 jam. Tak boleh ubah. Tapi kita mengurus kerja kita. Macam mana? Kerja itu perlukan attitude. Attitude itulah perlu kepada pelajar-pelajar sekarang. Okey, macam mana attitude itu? Please jangan tangguh. Please jangan tangguh. Kalau tangguh, macam saya beritahu tadi, tangguh dia takut letih. Letih nak naik panik. Letih nak naik penghujung nanti. Betul, dikatakan study last minute. Betul. Tidak ada masalah anda study last minute. Cumanya saya takut anda penat, anda jadi stres. Okey. Dan strategi macam mana? Saya bagi strategi tentang konsep masa 888 itu formasi Manchester. Dan sekarang action macam mana anda kena buatlah. Buat yang terbaik. Okey. Adik-adik, yang terakhir dipanggil sebagai stres. Okey, penonton. Untuk pengurusan stres pula, saya mulakan macam ni, penonton. Okey, please. Okey, saya habiskan yang ni. Dah tengok tadi, yang ni dah habis. Okey, kita pergi pada pengurusan stres. Alright. Penonton sekalian, bab pengurusan stres, penonton sekalian, kena faham bahawa stres yang berlaku ini, memang dia akan jadi, maafkan saya. Okey. Okay, stres memang dia akan terjadi. Saya beritahu tadi kan, awal-awal tadi, trouble. Trouble memang akan berlaku. Setiap orang akan berlaku trouble. Okay, stres ini, umpama makan. Stres ini umpama makan. Makan, kadang-kadang dia boleh makan baik, makanan baik dan makanan yang buruk. Yes. Sekarang, macam mana kita nak memilih makanan yang baik? Ataupun stres dipanggil eustress. Stres yang bagus. Stres yang boleh memberi kita kebaikan. Okay, penonton. Gini. Saya nak mulakan konsep. Ini Dr. Maznah, saya lupa dalam buku tu dia menyatakan konsep dia mudah je. Konsep begini. Alright. Okay. Konsep dia adalah ini dipanggil sebagai peristiwa. Saya buat biru Saya biru. Aku nampak. Ini dipanggil sebagai peristiwa. Peristiwa tak boleh diubah. Sekarang COVID-19 tidak mampu diubah oleh mana-mana orang. Tak mampu diubah. Sebab dia sudah berlaku. Okey. Yang boleh ubah untuk stres anda adalah ni. Sekarang, COVID-19 mengganggu pelajar-pelajar. Sebab pelajar tak sempatlah, pelajar terpaksa duduk rumah, PDPR pula. Yes, mengganggu. Tapi yang boleh ubah adalah konsep macam mana kita menggerakkan benda ni. Ini dipanggil positif. Dan ini dipanggil negatif. Okey. Ini adalah corak pemikiran. Okey. Penonton sekalian. Corak pemikiran berada di atas peristiwa. Okey, sekarang. Kalaulah adik-adik di rumah sana. Okey, kalaulah anda right now 16 hari masih berfikiran negatif ataupun mikir alasan saja. Mikir Allah cikgu buat apa banyak sangat cikgu. Cikgu buat apa cikgu saya gini cikgu. Apa saya bodoh cikgu. Cikgu. Ada masalah cikgu. Ataupun cikgu PDPR payuh cikgu. Yes. Kalau berfikir alasan, corak pemikiran anda akan jadi gini. Okey, saya buat ni. Penonton, pemikiran anda akan jadi macam ni. Dia tolak ke arah positif. Peristiwa, corak pemikiran. Dia tolak ke ni, dia banyak kepada negatif. Di sini, ruang-ruang negatif banyak. Okey, kita bimbang adik-adik. Kalau anda meletakkan alasan, tadilah banyak apa-apa menyebabkan anda ada ruang untuk fly. Dipanggil sebagai membiarkan. Tak apalah awak gana SPM tahun ni. Mungkin yalah tak ada gapo dah kita ni. Yes, flight dia macam biar tak apalah awak gana buat tak apa. Bahaya. Bila kita buat tak apa dia akan jadi ruang-ruang negatif banyak. Dan automatik, cuba tengok kalau pengimbang ini jatuh, macam mana? Dia akan jadi gini Faham? Dia akan jatuh dia akan jatuh tiba-tiba. Dan bila jatuh, di sinilah stres bermula. Di sinilah dipanggil sebagai stres yang membebankan. Dipanggil overload stress. Stres yang banyak. Yes, stres banyak. Sebab dia sudah jatuh.
Nak bangkit balik susah dek. Nak bangkit balik boleh. Tapi ambil masa yang lama, perlu jumpa orang, perlu ambil masa yes. Sekarang dek, dalam 16 hari dek, apa kena buat? Ni. Tukarkan corak pemikiran macam ni. Okey penonton. Okey. Coraknya adalah sekarang ni masa tolak di sini. tolak di negatif. Maksud saya, kalau cikgu minta buat kerja sekolah, terus buat. Jangan beralasan, buat keputusan, terus buat. Kalaulah mak ayah kata buat sesuatu, buat selalu. Sebab ini konsep membuktikan. Sebab itu dek, firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah menceritakan dalam Quran bahawa zalikal kitab itu zalikal kitab hudal lil muttaqin. Hudan, pertama hudan. Hudan ini berkaitan dengan the power of belief. Hudan, hudan. Hudan. Bahasa hidayah, petunjuk. Yes, hudan. Satu petunjuk. Tapi Allah tidak meletakkan hudan. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada Quran. Maafkan saya. Pertama, tidak ada keraguan pada Al-Quran. Ini the power of belief. Tidak ada keraguan. Yang kedua, Allah menyatakan hudan. Allah menunjukkan bahawa ada petunjuk. Tidak ada keraguan pada power of belief. Dan tidak ada dan petunjuk itu menunjukkan bahawa pembuktian, the power of now, pembuktian. Begitu juga sekarang, the power of now, memang kita percaya bahawa kita boleh buat. The power of now sekarang, buktikan bahawa kita ni positif, buktikan bahawa kita boleh buat. Dan sinilah dia akan panggil fight, F-I-G-H-T. Lawan tetap lawan. Bila kita lawan, ngatuk lawan. Contoh hari ni menepuk sebelah, dekat sebelah, lawan lagi, lawan sikap, nak dengar juga ni. Yes, lawan. Dia akan jatuh di sini. Dan di sinilah dia panggil sebagai the thinking, the positive thinking. Alright. Jadi, penonton sekalian, boleh faham Kalau faham, alhamdulillah, ini je pengurusan yang saya nak bawa. Macam mana untuk menguruskan emosi ni? Tonton, sekali lagi. O-M-S. Pertama, to become otak. Yes, otak. Otak, gambar otak. Gambar otak. Yang kedua, gambar masa. Masa. Yang ketiga, gambar orang. Comel. Okay. Bagaimana nak mengurus ni? Mengurus emosi. Adik, saya nak bagi satu tip untuk burn out. Siapa yang sudah burn out, ataupun kalau bahasa istilah kita tekeh. Burn out. Burn out. Kalau bahasa istilah saya, kalau saya pernah dengar dipanggil break out. Tekeh break. Naik break tu jadi tayar nelah. Okey, bila macam tu, macam mana nak break out? Okey, pertama adik, cari sumber pertama. Sumber yang pertama adalah Quran. Sumber pertama adalah Quran. Sebab Quran ni dek, jangan tinggal. Sebab dia sumber utama. Sumber untuk hilang burn out. Yang kedua, saya beri Quran Al-Quran. Yang kedua, sumber daripada mana? Sumber yang kedua adalah air. Itu sebab kena ambil semaya. Adik, stres, ambil air. Stres, minum air. Stres, pergi mandi. Mudah. Ataupun stres, kalau hujan, dengar air hujan tu. Dengar air hujan tu. Sebab air ini penting untuk sumber burn out. Yang tiga dipanggil sumber pemandangan. Dek, kalau anda stres, pergi luar, tengok pemandangan alam, tengok pokok, tengok semua sekali, sebab ini adalah pemandangan. Yang tiga dipanggil, yang keempat dipanggil sumber mana? Sumber tentang binatang. Itu sebab tadi Cikgu Fakru ada sebut tentang binatang bergelar. Yes, binatang sangat penting. Maksud saya lah, cari sumber pada binatang. Binatang macam mana sumber? Bagi makan pada binatang ke, jaga binatang ke, ataupun belai binatang ke. Dan terakhir, sumber daripada mana? Sumber daripada kawan-kawan kita. Hok duduk sekeliling kita tu. Please, cari circle yang boleh membantu. Jangan cari bola, cari circle yang isap okok sama ramak, isap okok sama-sama. Cukup. Mungkin itu boleh burn out kepada anda. Alright. Jadi 5 perkara ini sumber untuk kita hilangkan burn out. Okay, sekali-kali saya sebut, sekali lagi, untuk mengingatkan balik model ini. Pertama, otak ni, ingat saya, otak ni dibagikan. Ada frontal lobe. Frontal lobe inilah yang boleh memberikan anda 4 perkara tadi saya sebut. Dan dia kena buang. Buang apa? Ada 4 perkara. Dan buang, tanam 4 perkara. Dan tentang masa dia ada konsep MASA, meaning, attitude, skill dan juga action. Dan terakhir sekali dipanggil sebagai stress. Stress ini perlu tahu bahawa kena tolak fight ke flight sekarang. Dan sekarang kena konsep, kena ada sumber untuk hilangkan burn out dalam masa tempoh 16 hari. Jadi
Saya harapkan dalam tempoh masa setengah jam ini dapat membantu penonton di luar sana dalam prinsip dan konsep yang saya nak bawakan untuk anda 16 hari. Okey, saya rasa boleh serahkan kepada mana Seko. Okey, Pak Long. Ya, ada. Saya ada.